Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan beberapa perlawanan tumpuan pada pertengahan minggu di beberapa liga di Eropah. Di EPL, Manchester City kembali dengan mentaliti juara selepas berjaya menewaskan Spurs 4-2. Di Copa del Rey Spanyol, Barcelona menang mudah 5-0 ke atas Edi Ceuta FC. Real Madrid bernasib baik untuk comeback dengan menang 3-2 ke atas Villarreal. Copa Italia, Lazio menang tipis 1-0 ke atas Bologna. Juventus menewaskan Monza 2-1. Esok jangan lupa saksikan kick-off Liverpool menentang Chelsea pada jam 8.30 malam. Manchester City comeback, Antonio Conte putih mata lagi. Tottenham Hotspur yang datang berkunjung ke Etihad Stadium untuk bertemu dengan tuan rumah Manchester City dilihat bermula dengan garang pada separuh masa pertama dengan sangat baik selepas berjaya mendahului City 2-0 pada penghujung separuh masa pertama. City tidak perlu menunggu lama pada separuh masa kedua untuk mula membuka jaringan melalui jaringan Alvarez pada minit ke-51 permainan, dan hanya 3 minit berselang Erling Haaland berjaya menyamakan kedudukan kepada 2-2. Spurs yang semakin kehilangan rentak telah dihukum kembali melalui 2 jaringan Riyad Mahrez, sekaligus memberikan 3 markah yang cukup bermakna untuk mereka. Real Madrid hampir ditunjukkan jalan keluar. Real Madrid dilihat hampir saja ditunjukkan jalan keluar oleh Villarreal pada pusingan 16 terbaik Copa del Rey selepas mereka berjaya mendahului dengan selesa 2-0 pada separuh masa pertama. Bermula separuh masa kedua, Real Madrid berjaya menggandakan serangan dan mereka berjaya untuk kembali mendahului dengan 3 gol yang berjaya dihasilkan masing-masing oleh Vinicius Junior, Eder Militao dan juga Ceballos. Kemenangan ini berjaya membawa mereka ke peringkat suku akhir selepas sebelum ini mereka dikecewakan oleh Barcelona dalam perlawanan akhir Piala Super Spanyol beberapa hari yang lalu. Ronaldo siu di King Fahd International Stadium. Satu perlawanan persahabatan antara Real All-Star dan juga Paris Saint-Germain telah diadakan di King Fahd Stadium awal pagi tadi. Perlawanan tersebut diadakan sempena untuk meraihkan festival yang sedang berlangsung di Arab Saudi yang bernama Riyadh Season. Real All-Star yang dibarisi Cristiano Ronaldo di bahagian serangan telah berjaya menjadikan 2 gol sekaligus membuktikan yang veteran seperti dia masih lagi berbisa. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Neymar turut beraksi dalam perlawanan ini yang berkesudahan dengan Paris Saint-Germain menang 5-4 ke atas Real All-Star. Legenda Arsenal alami sakit jantung. Pemain legenda Arsenal dan juga Belanda, Marc Overmars, dilaporkan sedang menderita masalah pada jantungnya selepas mengalami serangan jantung pada hujung bulan lalu. Dia merupakan Director of Football di Royal Antwerp, telah disahkan sendiri oleh majikannya itu, tetapi mereka tersilap kerana berfikiran Overmars terkena stroke. Dia masih lagi berada dalam pengawasan hospital kerana dipercayai sebahagian daripada otot jantungnya sudah tidak lagi berfungsi, di mana menyebabkan kebolehan untuk mengepam darah ke seluruh badan sudah jatuh 70% daripada yang sepatutnya. Masih belum dapat dipastikan situasi sekarang ini dan diharap dia akan sembuh seperti sedia kala. Bekas bintang Spurs meninggal dunia. Bekas pemain Tottenham Hotspur di peringkat akademi, Anton Walker, dilaporkan telah meninggal dunia selepas terlibat dalam satu kemalangan bot dekat Miami, Amerika Syarikat. Dia yang kini beraksi bersama Charlotte FC di Liga Amerika Syarikat dikatakan meninggal dunia akibat kecederaan parah yang dialaminya dalam kemalangan tersebut. Dia yang berusia 25 tahun itu menyertai Charlotte FC pada musim 2022 yang lalu, telah melakukan 23 penampilan sepanjang musim debut dia di sana. Alkohol adalah teman saya, kata Jesse Lingard. Bekas pemain bintang Manchester United, Jesse Lingard, membuat pengakuan yang dia menjadikan alkohol sebagai temannya dengan tujuan untuk melupakan kepedihan yang dia alami selepas karirnya di United terbantut. Dia yang menyertai Nottingham Forest pada musim panas lepas secara percuma dengan kontrak setahun, meninggalkan pasukan kesayangannya selepas 22 tahun. Dia pada mulanya memberikan persembahan yang sangat baik ketika dipinjamkan di West Ham United, tetapi keengganan Ole Gunnar Solskjaer untuk melepaskannya pada ketika itu memberikan tekanan untuknya. Dia akui yang tabiatnya itu sangat tidak baik memandangkan dia tinggal bersama ibunya dengan adik-adik yang berusia 11 dan juga 14 tahun. Dia kini cuba untuk meninggalkan tabiat buruknya itu dan semakin positif dari masa ke semasa. Penggantungan Casemiro berkesan kepada Manchester United. Kedatangan Casemiro ke Old Trafford boleh diibaratkan sebagai sirih pulang ke gagang oleh peminat-peminat Manchester United selepas dia berjaya menjadi pemain yang paling menyelah untuk Manchester United setakat ini. Persediaan mereka untuk bertemu dengan Arsenal pada hujung minggu ini sememangnya memberikan kesan kepada line-up yang mereka ada apabila Casemiro dikenakan penggantungan satu perlawanan selepas mengumpul 5 kad kuning. Perkara ini diakui sendiri oleh penjaga gol mereka, iaitu David De Gea, yang beraksi dengan cukup baik pada ketika ini. Melihat pemain itu sebagai
benteng penyelamat sebelum mereka berhadapan dengan barisan pertahanan. Ten Hag ada bercakap yang mereka masih berjaya meneruskan Arsenal awal musim lalu tanpa Casemiro. Tetapi pada waktu itu, United sekarang adalah berbeza dengan United pada ketika itu. Jika mereka berjaya menang, jurang mata antara Arsenal dan juga mereka akan semakin berkurang dan ini akan membuatkan Arsenal lebih tertekan. Perlawanan ke-1000 Jurgen Klopp. Perlawanan menentang Chelsea esok adalah perlawanan ke-1000 buat Jurgen Klopp di sepanjang karirnya sebagai seorang pengurus bola sepak profesional. Dia yang mula mencipta nama di Mainz dan juga kemudian berjaya merubah Borussia Dortmund menjadi sebuah kelab yang dihormati dan kini berjaya menjadikan Liverpool sebagai antara kelab yang paling berjaya di England pada ketika ini. Pertemuan Klopp dengan Chelsea ini juga menjadi pertemuan kali ke-20 dalam semua kejohanan, di mana Klopp telah menang sebanyak 6 kali, sedi 9 kali dan juga tewas 4 kali. Kedua-dua kelab ini sedang bergelut untuk mendaki ke kedudukan 4 terbaik Liga selepas masing-masing berada di tangga ke-9 dan ke-10 dengan berkongsi dengan 28 mata. Leandro Trossard sah milik Arsenal. Pemain Brighton, Leandro Trossard kini sah menjadi milik Arsenal selepas kedua belah pihak mempersetujui syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pemain Belgium yang berusia 28 tahun itu berpindah ke Arsenal dengan nilai 27 juta pound dengan kontrak sehingga Jun 2026. Dia merupakan tonggak utama Brighton sejak musim lalu dan juga musim ini, tetapi disebabkan masalah dalaman yang tidak dapat diselesaikan memaksa dia untuk berhijrah. Danny Ings kini pemain West Ham United. Bekas penyerang Burnley dan juga Liverpool, Danny Ings kini sah menyertai West Ham United yang kini sedang bergelut di zon penyingkiran Liga Perdana Inggeris. Dia yang kini berusia 30 tahun itu dilihat akan menjadi saingan kepada dua lagi penyerang iaitu Antonio dan juga Scamacca yang kini hanya mencatatkan 5 gol daripada 15 perlawanan. Dia yang berpindah ke West Ham dengan yuran perpindahan sebanyak 15 juta pound dengan kontrak yang masih lagi belum didedahkan tempohnya. Noni Madueke sah ke Chelsea. Bulan yang sibuk untuk Chelsea apabila mereka sekali lagi berjaya mendapatkan seorang pemain muda, kali ini daripada PSV, Noni Madueke yang kini baru berusia 20 tahun. Syarat-syarat perjanjian telah pun dipersetujui oleh kedua belah pihak dengan yuran perpindahan sekitar 35 juta euro. Dia pernah bermain bersama Crystal Palace dan juga Spurs ketika di peringkat remaja, bahkan ditawarkan kontrak dengan jangka masa panjang di Chelsea. Chris Wood semakin hampir ke Nottingham Forest. Penyerang Newcastle United, Chris Wood, dilaporkan akan menyertai Nottingham Forest secara pinjaman selepas dia semakin kurang mendapat peluang untuk bermain pada ketika ini. Forest dipercayai sudah pun bersetuju dengan syarat-syarat yang dikenakan dan mereka hanya menunggu masa untuk pemain tersebut menjalani pemeriksaan kesihatan bagi melengkapkan perpindahannya ke Nottingham Forest. Wolves cuba dapatkan Craig Dawson. Pasukan Wolves dilaporkan sedang mengadakan perbincangan dengan West Ham United dalam usaha mereka untuk cuba mendapatkan pemain pertahanan mereka iaitu Craig Dawson. Wolves begitu hampir untuk mendapatkannya pada musim panas lepas, tetapi perbincangan antara mereka telah menemui jalan buntu. Tetapi kini Wolves kembali dengan tawaran yang lebih segar lagi. Dawson yang berusia 32 tahun mempunyai baki kontrak selama 6 bulan saja lagi di West Ham United dan jika dia tidak berjaya untuk pindah Januari ini, dia pasti akan pergi secara percuma pada hujung musim nanti. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.